Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dalam solidariti untuk menunjukkan betapa kita tidak bersetuju dengan apa yang sedang berlaku ataupun yang dilakukan oleh pihak Israel terus-menerus melancarkan serangan kepada penduduk Palestin, terutamanya yang berada di Baitul Maqdis pada bulan Ramadan yang lalu, diteruskan dengan menyerang kelompok orang Islam ataupun rakyat Palestin yang berada di Gaza sekarang ini. Kita melihat betapa kezaliman mereka sehingga sanggup menembak bangunan-bangunan tinggi yang kita difahamkan telah terdapat 3 bangunan yang berbelas tingkat dirobohkan oleh tentera Zionis Israel ini dan mencederakan ramai di kalangan rakyat Palestin sehingga ada di antara mereka yang syahid terbunuh, termasuklah di antara mereka itu kanak-kanak dan wanita. Ini menunjukkan betapa kezaliman di kalangan orang Yahudi ini terus-menerus dilakukan. Kalau mengikut apa yang dicatatkan di dalam sejarah, telah melebihi 1 abad mereka telah melaksanakan perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, satu ayat yang seharusnya menjadi pedoman kepada umat Islam untuk melihat bagaimana kezaliman orang Yahudi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Isra ayat yang keempat, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Yang bermaksud, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel itu di dalam kitab bahawa kamu pasti akan berbuat kerosakan di atas muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dan ayat lain di dalam surah yang sama, iaitu ayat yang ke-8, yang memberikan satu indikasi yang jelas, memberikan satu amaran yang jelas kepada kelompok Israel ini bahawasanya sekiranya mereka kembali untuk melakukan kezaliman, maka mereka seharusnya ingat dan mesti sedar betapa sekiranya mereka kembali melakukan kezaliman itu, wa in uttum udna, sekiranya mereka kembali akan ada kelompok orang Islam yang sanggup untuk mempertahankan Baitul Maqdis ini dan mempertahankan tanah air Palestin itu daripada dijajah oleh Israel ini. Mereka akan terus berjuang mempertahankan tanah air Palestin ini. Seperti yang disebutkan oleh Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi tadi, sebuah hadis yang jelas menunjukkan bahawa akan sentiasa ada di kalangan umat yang sentiasa berjuang untuk mempertahankan, menegakkan kebenaran selagi mana mereka itu tak datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lari daripada perjuangan tersebut, maka mereka akan terus tetap berjuang mempertahankannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu aina hum ya Rasulullah? Di manakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ini fi Baitul Maqdis, hum fi Baitul Maqdis, mereka di Baitul Maqdis, wa aknaf Baitul Maqdis, dan mereka di sekitar Baitul Maqdis. Inilah yang kita saksikan sekarang ini. Walaupun kezaliman demi kezaliman dilakukan oleh pihak Israel, tetapi rakyat Palestin terus tetap berjuang mempertahankan. Yang saya paling tersentuh apabila Masjid Al-Aqsa itu ditembak dengan peluru-peluru oleh tentera Zionis ini, sehingga mereka itu tidak langsung menghormati Masjid Al-Aqsa ini yang merupakan masjid yang ketiga suci di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan melainkan kepada 3 buah masjid. Dan masjid yang ketiga itu adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang sekarang ini sedang berada dalam situasi pergolakan. Dan apa yang berlaku di Gaza juga sangat menyedihkan. Mereka menang pilihan raya pada tahun 2006. Pilihan raya yang dilakukan secara demokrasi. Tetapi akhirnya pilihan raya yang dimenangi oleh pihak Hamas itu tidak diiktiraf oleh kuasa besar dunia. Ini satu kezaliman kepada mereka. Mereka ingin melakukan ataupun ingin melaksanakan demokrasi, tetapi pejuang-pejuang demokrasi sendiri yang menyekat demokrasi di Gaza itu. Lalu kita lihat bermula pada tahun 2007, Gaza disekat sekelilingnya sehingga menjadikan Gaza ini sebagai satu penjara yang terbesar di dunia. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita ada duta yang kita lantik daripada Gaza, rakyat Malaysia sendiri, Saudara Nadir, yang sentiasa memberikan update kepada kita semua. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada semua untuk kita memberikan sokongan padu ke atas inisiatif yang dilakukan di bawah portfolio
Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah ini, iaitu dengan pelancaran Aid for Palestine ini yang menggabungkan lebih daripada 90 buah NGO yang saya rasa akan bertambah lagi sehingga melebihi 100 mungkin NGO yang ada di Malaysia ini untuk bergabung serta mencari jalan bagaimana untuk kita membantu rakyat Palestin sama ada di Baitul Maqdis dan juga di Gaza ini, memberikan semangat kepada mereka, perjuangan mereka itu dirasai sehingga ke tanah air kita Malaysia ini. Itu sahaja daripada saya. Aku lupa lihat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.